Terima kasih dua yang pertama, tiga yang pertama, lima yang pertama. Terima kasih. 19 yang pertama. Ya Tuan Hilmi Muhammad, Waalaikumsalam. Uh, Tuan Azhar, Waalaikumsalam. Tuan Sajali Mansur, Waalaikumsalam. Dengar tak suara saya tak? Dengar tak? Fadli Yub, Waalaikumsalam. Riders Kental, Waalaikumsalam. AB Samad JL, apa yang panas bro? Yalah, cuaca kat tempat saya pun hujan. Hujan. Tapi politik tu kan pun macam cuaca tuan. Sekejap panas, sekejap ribut, sekejap hujan. Hari ni sedia maklum lah. COVID-19 dah meningkat ke paras yang sangat tinggi. Dah 200 berapa tuan? 260 lah. Yang positif hari ni 259 warga negara Malaysia tempatan, kluster tempatan. Itu pun satu perkara yang mengejutkan. Bukanlah orang kata perkara yang yalah bahaya lah, dah pandemik balik lah. Sebelum ni okey, sekarang dah pandemik balik lah. Okey tuan, teruskan perkongsian saudara. Semalam saya mohon maaf sebab tak dapat buat live. Bukan tunggu Tuan Mahathir buat live, tapi biasalah manusia biasa, kadang-kadang sihat, kadang-kadang tak sihat, kadang-kadang stable, kadang-kadang tak stable. Jadi kalau rasa tak sihat tu tak buat lah live, sebab dia nanti ganggu mental kita. Jadi takut bercampur aduk dengan emosi-emosi yang jahat. Itu cerita tuan-tuan. Teruskan perkongsian. Tapi saya rasa semalam ramai yang menonton rakaman wawancara Tun Dr. Mahathir bersama dengan Malaysia Gazette. Kalau ikut cara Tun Mahathir bercakap tu, mungkin ada yang terpengaruh, tapi saya rasa majoritinya tidak terpengaruh lah. Sebab banyak yang beliau bohong lah. Maksudnya dia tak dapat nak berbohong dengan baik lah. Terutama berkaitan dengan dia kata anak dia tidak terlibat dalam politik UMNO ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Itu pembohongan lah. Yang sebenarnya anak dia terlibat. Dulu Mohzani, Ketua Pemuda Mabuk, Bendahari UMNO Kedah, dan juga pembantu bendahari di peringkat Pemuda UMNO Pusat. Jadi semalam dia bohong lah. Dia kata anak dia tak pegang jawatan, tak terlibat dalam politik UMNO, sedangkan Mohzani terlibat. Maksud dia pun tak pandai nak berbohong juga. Dia ingat dia hebat berbohong, tapi secara faktanya dia bohong lah. Betul tak? Dia menggambarkan apa tu, UMNO ni rosak kerana Tun Abdullah, kerana Datuk Seri Najib Tun Razak. Hakikat sebenar, zaman bila menyebabkan UMNO diharamkan? Zaman dia lah. Zaman Tun Abdullah, UMNO tak diharamkan pun. Zaman Najib Razak, UMNO tak diharamkan pun. Tapi zaman dia, UMNO sampai diharamkan kerana perkara yang sama lah. Berebut kuasa. Ni Tun Mahathir bin Mohamad. Dia mengaku, dia kata UMNO tu parti dia. Kalau UMNO tu parti dia, takkan dia buat parti bersatu, takkan dia buat parti berjuang. Hakikatnya, secara realitinya, Tun Mahathir tu dia buat UMNO sebagai alat untuk mencapai
kekuasaan. Sebab tu masa dia kena pecat daripada UMNO oleh Tuanku Abdul Rahman, beliau tak buat parti baru. Beliau tak menyertai parti PAS. Walaupun ketika itu dia banyak tumpang di pentas-pentas politik parti PAS ketika dia dipecat daripada UMNO tahun 69 70 dulu lah. Kan? Betul tak? Dia tak masuk mana-mana parti, dia tak buat mana-mana parti masa tu sebab dia tahu masa tu UMNO yang terkuat. Jadi dia masuk UMNO ni sebenarnya bukan dia nak berjuang. Dia masuk UMNO ni sebab nak jadi Perdana Menteri. Sebab dia tahu hanya UMNO yang boleh mengangkat dia sebagai Perdana Menteri. Dan dia berjaya lah jadi Perdana Menteri selama 22 tahun. Dan atas ihsan almarhum Tun Razak. Dan dia mengakulah yang Tun Razak tolong dia sampai dia boleh jadi Perdana Menteri. Yang tu dia cakap betul. Ya, maknanya UMNO rosak kan dia. Ini fakta yang tidak boleh disangkal oleh mana-mana pihak lah. Ya, Tuan pewaris debat, politik kena slow sikit, beri perhatian pada kes COVID yang meningkat. Kita berpolitik dalam media sosial. Dan tentu kita mematuhi SOP-SOP yang ditetapkan oleh MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Punca COVID meningkat ni disebabkan antara punca terbesarnya pilihan raya negeri Sabah yang ke-16 baru-baru inilah. Ditanya baliklah kepada Bersatu. Tanya balik kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kan? Tanya dia balik. Macam mana kerajaan Sabah boleh terbubar? Kan? Sebab wakil-wakil rakyat warisan lompat. Betul? Dan mereka gagal untuk menubuhkan kerajaan melalui SD bersumpah macam Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri Malaysia. Bila kata gagal, maka bubarlah Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan di situ bila ada bubar tentulah pilihan raya. Kan? Masa pilihan raya pun COVID meningkat. Tapi masa tu Perdana Menteri kita dia pun berpolitik juga. Dan ini pengajaran besar kepada beliau lah. Sebab dia terlampau taksub nak menguasai semua negeri. Akhirnya yang dimangsa adalah rakyat. Dan yang bakal dipersalahkan adalah rakyat. Sedangkan rakyat tak bersalah pun. Yang bersalahnya Perdana Menteri kita lah. Sebab dia terlampau angkuh dan sombong. Dia setiap kali berkempen, dia membangga-banggakan dirinya. Membangga-banggakan kejayaannya. Kononnya, dialah Perdana Menteri yang paling hebat di dunia ini dalam melawan COVID-19. Dan akhirnya, di mana kehebatan dia hari ini? Di mana kehebatan dia hari ini? Kan? Dan dia nak bersalahkan siapa pula? Siapa pula nak dikambing hitamkan atas peningkatan jangkitan COVID-19 ni? Memanglah ramai yang positif ni adalah daripada UMNO lah. Sebab yang berusaha berkempen untuk menangkan GRS adalah Barisan Nasional UMNO. Mana ada pimpinan Bersatu yang positif COVID-19? Tak ada. Sebab mereka mana ada jentera. Kemenangan mereka menumpang jentera UMNO Barisan Nasional. Kan? Kalau orang kata nak salahkan UMNO Barisan Nasional pun tak boleh. Sebab dah pilihan raya. Takkanlah jentera-jentera dari Semenanjung tak turun berkampung untuk memenangkan calon-calon gabungan rakyat Sabah. Itu fakta dia. Memang mimpin Bersatu tak ada yang positif. Mana ada orang dia berpi. Berapa kali timbalan Presiden Bersatu pi? Berapa kali Tan Sri Muhyiddin Yassin pi? Berapa kali Ketua Armada Bersatu yang hebat sangat ni pi berkempen di Sabah? Mana ada? Kalau orang pi pun tunggu Perdana Menteri. Betul, nak tunjuk muka. Sebab apa? Nak kekalkan jawatan Menteri dan timbalan Perdana Menteri. Ini semua salah Perdana Menteri kita lah. Salah Bersatu. Minta maaf lah, saya cakap straight lah. Salah Bersatu lah. Sebab Bersatu ni dia rakus. Dia terlampau tamak. Kan? Dia kalau boleh nak tunggang semua parti lah. Kan? Macam hari ni lah yang jadi belah UMNO lah. Kan? Dia nak tunggang pimpin UMNO. Sampai pimpin UMNO hilang punca.
bila dalam punca akar umbi UMNO tentulah bertindak melawan. Bila melawan, keluar kenyataan hari ini. Tok Mat Hassan kata, Tok Mat kata minta Presiden UMNO untuk membuat keputusan tentang hala tuju politik UMNO. Sebab kisah pilihan raya negeri Sabah ini membuktikan UMNO cuma dijadikan kuda tunggangan untuk kepentingan Muhyiddin dan Bersatu. Itu jelas. Dan Presiden UMNO pun membalas soalan daripada timbalan Presiden UMNO. Presiden UMNO kata, kita akan buat keputusan melalui Biro Politik dan juga mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Benarnya keputusan dah ada dah. Majoriti akar umbi UMNO ni tidak mahu UMNO terus berkesama dengan Parti Peribumi Mati Rasial Malaysia. Bukan Parti Peribumi lah. Parti Mati Rasial Malaysia Bersatu. Itu cerita dia. Keputusan dah ada. Bukan tak ada. Keputusan dah ada. Betul tak? Macam kes COVID tuan-tuan, tanya Perdana Menteri kita lah. Dia lah yang nak sangat. Kan? Betul tak? Dia orang yang nak sangat. Betul. Dia orang yang gila politik. Dia orang yang duduk kelang kabut. Tanyalah Menteri KDN berkenaan kes kerajaan negeri Sabah sebelum PRN ni. Kan? Siapa yang duduk kelang kabut nak mengambil alih kerajaan negeri Sabah? Tanya Menteri KDN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Tanya dia. Kan? Lepas jadi macam ni, salah rakyat lah. Kan? Rakyat tak buat penjarakan sosial sebagainya. Tidak lah. Ini semua Bersatu ni lah terlampau mengejar kuasa sampai tak ada limit lah. Unlimited party tuan-tuan. Kan? Okey tuan-tuan. Sekarang ni memanglah kita nak bubar parlimen pun dalam keadaan hari ni tak boleh lah. Kita kenalah mesra kepada kesihatan rakyat. Takkan kita nak tuntut bubar parlimen hari ni? Tentu kita tak akan tuntut bubar parlimen. Kalau keadaan COVID tu baik, kita boleh tuntutlah bubar parlimen. Sekarang memang tak boleh bubar parlimen. Kalau kita nak bubarkan parlimen juga, bermaksud kita tak mesra kepada kesihatan rakyat macam yang Bersatu buat ni. Bersatu memang tak mesra kesihatan rakyat. Mana dia mesra? Kalau dia mesra kesihatan rakyat, dia tak kelang kabut lah di Sabah tu. Betul tak? Tak kelang kabut lah nak ambil alih kuasa. Sampai ada tawar-menawar, beli wakil rakyat sana, beli wakil rakyat sini. Sekarang bila meningkat COVID, tanya Perdana Menteri lah. Dialah orang yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan salahkan orang lain. Salahkan diri dia sendirilah. Inilah, kalau kita terlampau angkuh, kita terlampau sombong, kita gunakan COVID-19 sebagai modal kempen politik kita, kita membangga-banggakan kejayaan kita di televisyen, di surat khabar. Last kali, bila jadi macam ni, di manakah kebanggaan kamu Tan Sri Muhyiddin Yassin? Di mana? Tak ada lah. Hilang lah. Maksudnya, gagal lah. Betul tak? Ya, Farid UMNO hanya yang kena tunggang ni bukanlah akar umbi UMNO ni. Akar umbi UMNO tak ditunggang. Betul, akar umbi ni diminta oleh segelintir pemimpin suruh berkorban. Supaya segelintir pemimpin tu boleh makan daging korban. Dan faham tak konsep politik segelintir pemimpin UMNO ni? Macam Anwar Musa dan daripada Bersatu ni, Hamzah Zainuddin, Azmin Ali, semua ni. Dia orang minta kita ni akar umbi rakyat, akar umbi UMNO ni berkorban untuk membolehkan mereka makan daging korban. Hari ni yang duk makan daging korban ni siapa? Mereka lah hidup makan daging korban, dapat jawatan menteri, timbalan menteri, pengurusi itu, pengurusi ini. Betul. Jadi kita di bawah ni, bila kita bangkit menentang, kita ni kena jaga mulut. Kita ni kena matang. Kita ni kena berkorban supaya mereka boleh makan daging korban. Tak apalah, makanlah daging korban ni. Sampai bila peluklah jawatan tu. Buat lagi macam ni. Tidak. Kita di akar umbi ni menjadikan UMNO ni sebagai perjuangan.
Dia orang ni segelintir ni menjadikan UMNO sebagai alat. Alat lah. Bila mereka ditunggang oleh Bersatu, makna mereka menunggang UMNO lah. Itu cerita dah. Sebab tu kita sokong kenyataan Tuan Mak Hassan. Tanyalah, minta Presiden buat keputusan. Kan? Betul tak? Jangan duk buat depan lain, belakang lain. Depan kita tak suka Bersatu. Belakang kita sokong Bersatu. Dia kena buat satu keputusan yang jelas. Sebab yang nak rosaknya bukan Bersatu. Yang nak rosaknya UMNO. Kan? Yang untungnya parti Bersatu. Kan? Yang ruginya UMNO. Kan? Yang betulnya semua Bersatu. Yang salahnya semua UMNO. Betul tak? Inilah realiti politik hari ini, tuan-tuan. Cakap bagi jelas je lah. Ada apa soalan, tuan-tuan? Zia, perkongsian ni permulaan dia nampaklah bagus. Sebab tak wujudlah Perikatan Nasional semua ni. Tapi kan, biasalah. Kan, mana boleh percaya kepada ahli politik dari Bersatu tu. Betul tak? Mana boleh percaya. Betul tak? Janji dia orang, janji kencin lah. Dan dia orang ni gunalah berbagai-bagai alasan kan, untuk mengekalkan kedudukan mereka. Jadi mereka sentiasa lah akan menyalahkan UMNO. Lama kelamaan UMNO semakin hari semakin lemah. Bukan kerana UMNO tu lemah, sebab kan Bersatu yang melemahkan UMNO. Bersatu cuba menghilangkan keyakinan rakyat kepada UMNO dan Barisan Nasional. UMNO dan Barisan Nasional di pandangan Bersatu ni umpama dah tak wujud. Kan? Mereka nak hari ini hanya Perikatan Nasional. Mereka tak mau Barisan Nasional, mereka tak mau pun UMNO. Buat sementara ini memang mereka menagih sokongan daripada UMNO Barisan Nasional. Tapi bila mereka dah dapat mandat rakyat di pilihan raya ke-15, kan, faham-fahamlah. Kan? Faham-fahamlah, tuan-tuan. Habis madu, sepah dibuang. Ini biasa, tuan-tuan. Sebab mereka buat Perikatan Nasional, antara sebab dia nak membolot kursi-kursi DUN dan kursi-kursi parlimen yang banyak. Tujuan penubuhan Perikatan Nasional ini adalah untuk melemahkan UMNO selemah-lemahnya. Itu tujuan penubuhan Perikatan Nasional. Kan? Walaupun Bersatu ini parti kecil, tapi kan, disokong oleh parti yang besar seperti Parti PAS dan yang lain-lain. Itu cerita dia. Okey, tuan, ada apa soalan? Dan tuan teruskan perkongsian. Ya, Cik Putri, Khalisha, UMNO lemah kerana pemimpinnya. Memang betul pula. UMNO lemah kerana pemimpin tu lemah lah. Betul tak? Kalau pemimpin tu kuat, UMNO jadi kuat. Betul tak? Bersatu tu, dia tidak ada akar umbi. Tapi sebab pemimpin dia, kan, macam ketua armada dia berani. Ketua armada Bersatu berani. Sound kita selamba je. Presiden UMNO pun tak seberani ketua armada. Bosku pun tak seberani ketua armada. Betul? Dr. Ashraf Wajidi pun tak seberani ketua armada. Kan, tak berani tengok ketua armada. Dia sound selamba saja. Kan, dia sound selamba saja. Straight dia bagi kan. Tidak, kita boleh buat apa kepada dia? Kita duk marah kat media ajalah. Itu je kemampuan kita. Tidak, bosku marah kat media saja. Dr. Ashraf Wajidi boleh marah kat media saja. Betul? Mana boleh buat apa kepada dia? Sebab dia very powerful. Pasal dia orang Muhyiddin Yassin. Jadi kita boleh buat apa kepada dia? Betul tak? Pemimpin kita tak boleh buat apa kepada dia. Mana boleh buat apa kepada dia? Pemimpin kita patuh kepada Muhyiddin Yassin. Lepas tu last sekali kita lah. Akar umbi UMNO kena berkorban untuk kan membolehkan kami semua makan daging korban. Jadi macam tu lah. Ini realiti. Tengok ketua armada. Mak jargon dia pun berani setahap itu. Kan? Pemuda UMNO, Ashraf Wajidi pun tak boleh buat apa. Last sekali, akar umbi UMNO kena berkorban untuk membolehkan mak jargon makan daging korban. Itu je kesudahan dia. Kat mana betul? Kalau ketua armada mereka pun seberani itu, tentulah MPT mereka lebih berani. Tentulah timbalan Presiden Bersatu lebih berani. Tentulah ketua penerangan Perikatan Nasional lebih berani. Tentulah Perdana Menteri kita lebih berani daripada mak jargon tu. Jadi benda ni kesimpulan dia salah kita lah.
Salah pemimpin kita lah. Kenapa? Terlampau berlemah lembut. Nak main politik matang dengan pemimpin bersatu. Dikatamnya kita, tuan-tuan. Kita main politik matang dengan orang, dia katam pemimpin kita. Bila dia katam pemimpin kita, kita bangkit nak pertahankan parti kita, akan ada lah orang macam Anwar Musa tu. Anwar Musa kata apa? Akak Umbi jaga mulut. Akak Umbi kena berkorban, bolehkan Anwar Musa makan daging korban. Kata lah gitulah cerita dia, tuan-tuan. Sama juga di Sabah. Betul. Sama-sama lah. Kan? UMNO nak tunjuk hebat lah, pemimpin kita tunjuk hebat. Tak apalah, kita korbankan semua kerusi-kerusi tradisi kubu kuat kita ke satu, tanda kita mengamalkan politik matang. Rupa-rupanya panas tak sampai ke petang. Hujan di tengah hari. Kesudahan dia, yang dikejar-kejar tak dapat. Yang dikendong-kendong jatuh berciciran. Nasihat yang kecil, yang bawah tidak dipedulikan kepimpinan kita. Mereka hanya nak mendengar nasihat Muhyiddin, nasihat Hamzah Zainuddin, nasihat daripada Azmin Ali, nasihat Anwar Musa yang begitu matang dalam politik. Dan akhirnya hari ini, keluarlah kenyataan daripada SUE UMNO. Rupa-rupanya Datuk Seri Ahmad Mazlan tu SUE UMNO. Saya ingat Anwar Musa. Tak tahu dah tukar. Bila tukar? Saya sudah mahu, tuan-tuan. Duk ingat Anwar Musa tu SUE UMNO. Rupa-rupanya Datuk Seri Ahmad Mazlan. Bila dia lantik sebagai SUE UMNO ni? Kejut saya duk keluar kenyataan hari ni. Mau wujud rupanya SUE UMNO. SUE UMNO kata kita kena berkorban. Iyalah. Akar Umbi kena berkorban. Supaya pemimpin bersatu makan daging korban. Supaya Mak Jargon boleh makan daging korban. Inilah politik matang yang diamalkan segelintir pemimpin kita. Mereka tak apalah menteri. Timbalan menteri gaji besar. Ada staff car, ada pilot, ada escort riders, ada bodyguard. Iyalah dia memang minta kita berkorban. Mereka boleh berkorban untuk kita. Mana boleh. Sebelum ini 43 ahli parlimen kita. Satu orang pun tak berani tarik SD. Berani ikut surat khabar saja. Berani ikut live saja. Macam saya kan. Tapi seorang pun tak berani tarik SD. Nak lawan bagaimana? Lawan menyokong. Sokong nanti rembah. Tapi tak apalah nak buat lagu mana. Itu pilihan mereka. Bukan pilihan kita di Akar Umbi. Betul. Nak putuskan kerjasama. Sama ada nak meneruskan dengan bersatu ataupun tidak pun. Nak diputuskan MKT saja. Dia bukan gunakan stakeholders parti kita. Dia tak peduli pun. Ketua cawangan setuju tak setuju. Akar Umbi ketua pemuda cawangan setuju tak setuju. Ahli-ahli cawangan setuju tak. Dia tak peduli pun. Pasal apa? Pasal kan dia amalkan politik matang. Betul tak? Iyalah. Kita suruh buat referendum, dia mana berani buat referendum. Dia akan buat keputusan melalui MKT juga. Tu macam Tok Mat Hassan keluar kenyataan. Nanti tengoklah keputusan nanti. Kita akan meneruskan kerjasama dengan bersatu. Kerana kita mengamalkan politik matang. Dan semua Akar Umbi UMNO kena berkorban supaya kami semua boleh makan daging korban. Akan keluar kenyataan macam tu punya. Akan keluar kenyataan macam tu punya. Ini semua kadang-kadang kita ada rasa bosan, rasa give up. Dengan cara orang macam Anwar Musa main politik. Dia merasakan macam UMNO ni dia punya. Apa-apa SUA-nya Mak Mazlan bukan dia. Tapi selama ni dia ada keluar kenyataan untuk UMNO sampai UMNO berpecah belah. Ni cerita dia. Apa ni? Waalaikumsalam. Ya, manpower yang paling sial dan bansat lagi Pukimah. Amboi, maki ni. Saya baca ni ialah sebut bergaduh pasal politik berebut kuasa, jawatan dan pengaruh. Rakyat tengah susah hati pasal COVID naik mendadak. Tanya menteri kita lah sebab apa COVID naik. Tanya dia. Dia punca dia. Salah dia. Salah dia. Kita susah hati kita boleh buat apa? Kita susah hati kita boleh buat apa? Pilihan raya negeri Sabah. Punca dari mana? Punca dari mana yang berlaku pilihan raya negeri Sabah? Punca dari mana? Nak salahkan siapa? Salah menteri kita, salah Hamzah Zainuddin. Tanya dia.
Betul tak? Jangan duk salahkan rakyat. Kan sikit-sikit salah rakyat. Tak pakai mask lah, tak buat penjarakan sosial ke. Kan? Mana salah rakyat? Salah pemimpin nombor satu lah. Kan? Kenapa dia orang kelang kabut berpolitik sampai tidak ada sempadan dia. Kan? Dan bila jadi begini, salah rakyat. Yang kalau kata berlaku PKD, yang hilang punca rezeki adalah rakyat. Jadi rakyatlah kena berkorban, duduk di rumah. Kan? Depa di atas tak apa. Depa kita berkorban, mereka makan daging korban. Dia orang ni bohong kita ya. Kan? Langkah syaitan nak selamatkan negara kita hari ini. Langkah syaitan selamatkan negara. Itu semua mitos-mitos supaya kita ni termakan budi dan berterima kasih kepada Azmin Ali, kepada Muhyiddin dan yang terlibat lah. Sebab kita ni termakan budi mereka. Sebab tu orang panggil dia Abah. Kenapa orang gelarkan dia Abah? Dia mengaku dia Abah sebab apa? Sebab mana boleh lawan Abah? Maksud kita ni anak Abah. Kalau kita lawan Abah, kita anak derhaka. Mana boleh panggil Abah kepada dia? Abah ni satu gelaran darjat yang sangat tinggi. Yang kita tak boleh lawan dia. Betul? Dia keluar dengan kata pun kita enggak dengar. Mana boleh bagi Abah kat dia? Kadang-kadang orang politik kita pun pemikiran dia sengit. Ada suruh kita bagi Abah kepada dia. Habis bila Abah nak lawan bagaimana? Tak boleh lawan Abah. Abah nak Haji ketua menteri. Takkan Bung boleh jadi ketua menteri? Takkan Dr. Zahid Hamidi boleh lawan cakap Abah? Takkan Tuan Mak Hassan boleh lawan cakap Abah? Abah nak Haji lah jadi ketua menteri. Dah kita yang panggil dia Abah. Pak Long boleh buat apa? Pak Long kita. Mai Sabri. Dia Pak Long. Pak Long mana boleh lawan Abah? Pak Long pun anak Abah. Itu cerita dia. Ni realiti. Ya, Asruddin Azkar, Mahyudin saja nak test power sejauh mana kekuatan PBBM. Memang dia test power. Yang COVID naik ni kerana dia nak test power sangatlah. Tak dan nak test power. Betul? Yang segenting pimpin kita, sabar, kita mengamalkan politik matang. Amboi. Mana ada perkataan politik matang? Kalau bersatu tu matang, tak apalah. Mereka mana matang? Betul. Kita duk main politik matang dengan bersatu. Dikatamnya kita. Yang kena COVID ramai ni pemimpin kita. Ahli-ahli kita. Mimpin bersatu tak ada kena COVID. Akar Rombi bersatu tak ada kena COVID. Kenapa tak ada kena COVID? Dia orang bukan duk buat kerja apa pun. Yang duk buat kerja tu Akar Rombi, ahli UMNO Barisan Nasional duk buat kerja di Sabah tu. Sebab tu ramai kita dah bawa balik COVID. Sebab kita buat kerja. Kita betul-betul berjuang. Tapi orang akan salahkan kita lah. Betul tak? Biasalah adat. Yang masa berjaya, semua mengaku saya buat. Saya yang selamatkan Malaysia dari COVID-19 ni. Saya yang selamatkan Malaysia. Saya ni Perdana Menteri yang terbaik di Malaysia ni. Saya ambil risiko yang paling besar. Saya buat PKP. Saya buat PKP sehari. Kerajaan rugi bilion-bilion. Tapi tidak mengapa. Yang penting kesihatan rakyat terjaga. Kalau benda hak berjaya, semua dia mengaku kat dia. Bila naik COVID, dia mengaku tak? Saya lah punca COVID-19 naik ini. Kerana saya gila kuasa, saya nak tunjukkan kemampuan Perikatan Nasional untuk menawan negeri Sabah. Ada dia kata lagu tu? Mana ada? Ni Muhyiddin ni tuan-tuan. Hak elok semua hak dia. Saya yang selamatkan Malaysia ni. Sama dengan Azmin. Kami yang selamatkan Malaysia ni. Perdana Menteri kita ni hebat. Dia berani. Dia selamatkan Malaysia. Hari ni, COVID naik 260. Siapa nak bertanggungjawab? Berani Perdana Menteri kita mengaku, saya punca kenaikan COVID ni sebab saya nak kuasa di Sabah. Ni cerita dia. Tidak? Tidak. Zuhalmi Mansur, kau pun tak berkempen di Sabah. Saya berkempen di media sosial. Betul. Takkan semua nak pergi ke Sabah. Mestilah dipecah-pecahkan tanggungjawab. Betul. Ada yang sukarela di media sosial. Ada yang berkempen di Sabah. Dalam perjuangan, ikut kemampuan diri kita. Kalau kita mampu
dalam media, kita gunakan media. Kalau kita ada kemampuan dari segi kewangan, kesihatan kita baik, kita boleh berkempen di Sabah, tidak ada masalah. Kan? Dalam hal ni, kita salahkan Perdana Menteri kita. Kan? Sebab dia lah, saya lah menyebabkan COVID-19 naik di Sabah. Sebab saya nak pastikan AGG jadi ketua menteri Sabah. Dia tanggungjawab lah. Betul tak? Takkan nak salahkan rakyat. Kan? Patutnya DG pun keluarlah kenyataan. Salah Perdana Menteri kita lah. Kan? Salah Menteri KDN kita lah. Kan? Betul tak? Ni DG pun sikit-sikit stay at home. Stay at home. Memanglah stay at home. Rakyat juga dia bangsa. Siapa nak bagi duit kami hari ni? Kalau kata kena stay at home ni. Kan? Golongan-golongan bawahan ni yang menega pasal malam, menega tepi jalan, siapa nak bagi duit? Kerajaan boleh bagi duit? Cukup ke? Kan? Boleh bagi duit? Kan? Menteri tak apalah, gaji puluh-puluh ribu, sembang kemas lah. Hampa gaji besar. Kan? Belapang dada lah, wahai rakyatku. Kan? Belapang dada lah, wahai ahli UMNO. Berkorbanlah untuk kami jadi menteri. Ini cerita dia. Kan? Sikit-sikit jual nama Melayu, sikit-sikit jual nama agama, sikit-sikit jual nama negara. Hakikat, adakah mereka bertanggungjawab menjalankan amanah dengan betul? Mana ada. Tengok hari ni nyataan baru. Kan, kemas awak keluar nak wujudkan tadika elit. Umbuh, nak beza-bezakan anak orang miskin dengan anak orang kaya. Kerajaan apa begini? Kan? Anak orang kaya tak apa, masuklah swasta. Ada tabika kuasa swasta betul. Kenapa hari ni kemas nak buat tabika elit? Nak misahkan yang kaya dengan yang miskin. Oh, hina sangatkah yang miskin hari ini? Awak duit negara ini hanya untuk anak orang kaya sajakah? Di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita tanya benda ni. Kenapa nak wujudkan angle kasta antara anak orang miskin dengan anak orang kaya? Kita tanya hari ni yang kemas hari ni. Kan? Apalah buat begini. Kan? Kalau nak buat elit, kita elitkan semua. Tabika kemas. Pendidikan adalah hak bersama. Mana boleh kita sebagai kerajaan, kita nak buat ini tabika elit kemas, anak orang kaya-kaya saja boleh masuk. Ini tabika elit, tabika biasa, anak orang miskin je boleh masuk. Kan? Betul di baju esok, tabika elit kemas. Tabika kemas. Dia jumpalah anak orang miskin dengan anak orang kaya di kedai roncit. Anak orang kaya pun tengok, oh, kau tabika kemas juga? Ya. Elit kata elit, saya miskin punya kemas. Apalah dia orang ni kadang-kadang. Idea dia orang, idea yang tidak popular. Idea yang melukakan hati golongan rakyat yang berpendapatan rendah. Penghinaan yang besar kepada rakyat yang berpendapatan rendah. Adakah duit negara hari ini boleh dibahagi-bahagikan begitu? Oh, ini bajet untuk tabika elit, golongan orang kaya. Kalau tabika kemas makan donat, mereka makan pizza. Kalau tabika kemas orang miskin makan karipap, mereka makan KFC. Itulah maksudnya. Itulah maksudnya. Jadi kita hari ini tentang penubuhan tabika elit. Kalau nak buat tabika elit, sama ratakan. Tak kira anak orang miskin, anak orang kaya boleh masuk tabika elit, kerajaan tanggung. Jangan anak orang kaya hampa bagi makan KFC, anak orang miskin hampa bagi makan donat. Cikgu-cikgu yang ajar tabika elit, semuanya degree, hampa hantar cikgu-cikgu biasa, baru terlibat dalam pendidikan untuk ajar anak-anak orang miskin. Kenapa buat begini? Adakah anak orang miskin otaknya tiada? Tanya Muhyiddin hari ni. Adakah anak orang miskin otaknya tiada? Adakah dia hari itu Muhyiddin Yassin dilahirkan terus kaya? Fikirlah, jangan lupa diri. Manusia ni sama saja tuan-tuan. Tidak ada perbezaan dia. Kita manusia sebahagian daripada alam semesta ini. Yang nak membeza-bezakan manusia, orang macam hari inilah. Nak bezakan anak miskin, nak bezakan anak orang kaya. Mana boleh buat begitu? Siapa ajar kita buat begitu? Adakah agama kita membenarkan kita buat begitu? Ini anak orang miskin, ini anak orang kaya. Orang miskin tak layak masuk tabika elit sebab mak bapak kaum miskin. Mana boleh kita buat begitu? Ini kasta. Ini dua darjat.
Inilah orang yang jaga apa? Menteri yang jaga perpaduan ni. Tapi kemas, tadika kemas apa-apalah. Mana boleh buat begitu? Ya, Jalil Ahmad Jalil kau yang tak ada otak. Kenapa kata saya tidak ada otak? Saya membela anak-anak golongan rakyat yang miskin sebab mereka juga negara, hak milik bersama. Bukan hanya orang miskin yang diminta berkorban untuk orang macam Muhyiddin makan daging korban. Untuk keluarga dia makan daging korban. Tidak boleh begitu. Ini pemimpin kaya raya, rakyatnya papa ke dana. Lepas nak buat pula tabika elit, tabika orang miskin. Mana boleh begitu? Mereka pun kaya bukan kerana mereka itu asalnya kaya. Mereka kaya kerana mereka main politik jadi menteri. Sebab tu mereka jadi kaya. Itu cerita dia. Asalnya mereka pun biasa-biasa serupa kita juga. Tapi kerana kita menyokong dia, mengangkat dia sebagai ketua, memberi jawatan yang besar dalam kerajaan, maka dia jadi kaya raya. Bila sudah jadi kaya raya, hormati rakyat. Termasuk rakyat yang miskin. Tak bolehlah buat begitu. Islam tak mengajar kita buat begitu. Nak membeza-bezakan anak orang kaya dan anak orang miskin. Dan perkara ni kita tentang habis-habisan. Sebab dia akan mewujudkan jurang yang jauh antara si anak miskin dengan si anak yang kaya. Bagaimana nak wujud perpaduan kalau dari tadika pun kita dah memisahkan mereka. Dan kita mewujudkan satu angle, darjat. Ini tabika bangsawan. Ini tabika orang miskin. Ini zaman dah milenium. Ini tahun 2020 dah. Bukan zaman-zaman dulu. Kalau amalan-amalan macam ni nak dibawa lagi di zaman hari ini, bermakna di manakah nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh menteri yang bertanggungjawab tersebut. Okey, itu ada persoalan. Kita tak cemburu kepada orang kaya. Tapi kita tak maulah kerajaan membeza-bezakan anak si kaya dengan anak si miskin. Ini akan menyebabkan dendam. Keluarga yang miskin akan terasa hati. Anak si miskin akan terasa hati, aku masuk. Tuan tahu tak? 3 ke 6 tahun ni, inilah masa yang paling kita kena jaga, tuan-tuan. 3 ke 6 tahun ni. Ini masa yang paling perlu kita jaga. Kalau 3 ke 6 tahun ni pun kita dah misahkan mereka, makna dia orang ingat, tuan-tuan. Dia punya unconsciousness akan ingat, tuan-tuan. Minda bawah sadar, subconsciousness akan ingat, subconscious akan ingat, tuan-tuan. Dia akan ingat sampai bila-bila. Inilah. Itu dah. Sistem kasta ada persoalan, tuan. Muhammad Ridwan Wan, kerajaan buat yang terbaik, itu yang terbaik tu kita sokong lah. Cuma yang tak baik tu kita jangan sokong. Yang baik kita sokong, yang tak baik kita jangan sokong lah. Suara tak ada. Okey, tu ada persoalan, tuan-tuan. Bromi, I am hungry and tired. Tuan, sabarlah tuan. Kalau lapar, makan dulu. Letih, rehat dulu. Ya, Omar Abdullah, pemimpin politik memperbodohkan bangsa. Apa ni Omar Abdullah? Azizan Aziz, sabar dulu pasal parti. Kita memang sabar, kita berpolitik dalam media. Adakah cara kita berpolitik hari ini boleh menyebabkan COVID-19 berjangkit? Saya buat live. Tuan-tuan dengar live, tuan boleh berjangkit COVID-19. Tak, kita bawa politik yang matang. Betul. Pasal yang COVID naik ni, memang salah Muhyiddin dan Bersatu. Mereka yang harus kita persalahkan. Mereka yang harus kita bertanggungjawabkan. Kalau kejayaan membanteras COVID, kita kena puji dan puja Menteri kita. Betul. Bila berlaku hari ini, Menteri kena bertanggungjawab. Dia kena mengaku ini kesilapan saya. Tapi dia tak mengaku punya. Orang begini, mana pernah minta maaf. Dia tak pernah minta maaf.
Dia tak pernah mengaku dia silap. Dia sentiasa akan mengaku dia lah hero, dia lah penyelamat, dia lah wira negara. Kan? Duk jual lagi COVID-19. Itulah belagak lagi. Sombong. Kalau ego tak apa. Ego tu biasa. Betul. Ego kena ada lah diri masing-masing. Kalau kita tidak ada ego, kita tak boleh mengawal kita punya sifat. Sifat macam tak boleh cerita lah pasal ego-ego tu. Ya, Syah pemimpin yang lompat parti tak patut disokong, tak kiralah dari BN atau apa sebab mereka tak setia kepada parti. Memanglah kita ada jalan nak halang lompat parti, kita usullah rang undang-undang anti lompat parti. Tapi mana orang nak buat rang undang-undang anti lompat parti? Betul. Kalau betul-betul gentleman buat rang undang-undang, usulkan rang undang-undang anti lompat parti untuk menyelesaikan masalah. Tapi mustahil lah orang akan buat begitu. Kan? Sebab apa? Sebab parti-parti politik Malaysia ni, terutamanya dari Pakatan Harapan, belum matang berpolitik. Masih wujud lagi ahli politik seperti Dr. Mahathir. Kan? Yang akan menggunakan apa jalan, apa cara termasuk fitnah dan bohong untuk menipu rakyat, supaya rakyat menyokong mereka dan mereka berkuasa dalam negara ini. Selagi wujudnya ahli-ahli politik yang tidak ada integriti, yang tidak ada kredibiliti seperti Tun Mahathir, selagi itulah. Kan? Kalau kita buat akta lompat parti pun tak guna, tuan-tuan. Musa Muhammad Noor, COVID ini sandiwara BN. Itu siapa kata? Yang berhormat Muhammad Katapi. Dia kata COVID-19 ni cuma sandiwara Barisan Nasional. Sandiwara lagi lah. Kan? Ni sandiwara lagi. Dah 260 orang hari ni positif COVID-19. Sandiwara lagi ya. Buat melawak lagi. Kan? Melawak lagi. Kita duk mencabar benda yang kita tak nampak. Kan? Kalau kita nampak COVID-19 tak apa, kita tak nampak benda tu. Kan? Okey, tuan-tuan. Ada apa soalan, tuan-tuan? Ya, K. Khairul, UMNO bergerak sendiri, PRU 15 boleh menang ke? Sabah pun tak kemenangan 50% dari kursi yang bertanding. Memanglah kena sabar. Ni cerita banyak juga calon-calon bebas yang ditaja kalau kita baca kepada kenyataan apa tu Tok Mak Hassan hari ni. Betul tak? Kan? Betul tak? Kan? Lepas tu yang bersatu menang tu semua kursi-kursi kubu kuat tradisi berpenggal-penggal yang dimenangi oleh Barisan Nasional. Tapi kerana pemimpin kita mengamalkan politik yang matang, mereka berkorban untuk parti bersatu. Akhirnya kita dikatam-katamkan kerana pemimpin kita juga duk menggelarkan Muhyiddin sebagai abah. Bila kata abah nak Haji Ketua Menteri, takkan Pak Long Ismail Sabri bagi lawan. Kan? Betul? Takkan Pak Ngoh Menteri Kesihatan bagi lawan. Nak lawan abah? Nak lawan abah? Mana ada orang berani lawan abah? Panggil lagi abah. Abah request Haji CM Sabah. Kan? Haji CM Sabah. Pak Long pun ikutlah. Kan? Ikutlah. Kerusi kita bagi kat mereka. Jentera kita bagi kat mereka. Betul. Kita menang tak besar. Tak boleh. Macam-macam alasan lah. Bung tak boleh. Tak boleh. Kalau Bung tak boleh, tak ada kah yang lain yang boleh? Sembang karya apa? Kan? Tidak. Lepas tu, Ketua Armada, balon UMNO Barisan Nasional. Ketua Armada je balon Barisan Nasional UMNO. Ketua Armada lebih berani daripada Presiden UMNO. Ketua Armada lebih berani daripada Naib Presiden UMNO Ismail Sabri. Ketua Armada saja. Timbalan Menteri je balon. Menteri Kanan pun tak berani kata apa. Bab politik matang. Tak apa. Akar umbi. Semua kena berkorban. Sebab kami nak makan daging korban. Ni cerita dia. Orang maki kita, hina kita. Kita tahu akar umbi berkorban. Kan? Politik matang.
Kalau bersatu main politik matang, bolehlah kita bermatang-matang dengan dia orang. Ini bersatu buat kita serabut binatang. Tak maaf lah kasar sikit, dia buat kita macam tu. Kan? Tu buat kita langsung tak ketua armada. Langsung tak respect pengorbanan UMNO Barisan Nasional, serahkan kerusi kepada bersatu, pengorbanan ramai pemimpin kita dijangkiti COVID-19, kan? Ahli-ahli kita mungkin akan dikuarantin kerana COVID-19, kan? Langsung mereka tak kenang budi. Tapi biasalah tuan-tuan, mana ada nama politik matang dalam politik ni? Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Tak ada perkataan politik matang. Jangan duk joy politik matang. Kalau sesama kita, bolehlah kita kata politik matang. Kalau sesama kita. Kalau dengan bersatu kita nak kata politik matang, akar umbi kena berkorban. Sebab kami nak makan daging korban. Okey tuan. Sopian Mak Zain nasib lah ada PBM sekarang ni. UMNO dah jadi pembangkang. Dah boleh jadi kerajaan. Cara duk sembang ni macam jadi pembangkang balik kot. Sopian Mak Zain, kenapa nak ugut begitu? Kalau kata ahli parlimen UMNO tak sokong Muhyiddin, adakah Muhyiddin boleh jadi menteri? Kan kalau kata UMNO tak setuju nak sokong dia, dia pun duk bawah DAP lagi. Kan duk patuk dekat Linggo Eng. Yes sir. Yes sir. Yes sir. I sir. I sir. Menteri dia nama Anwar Ibrahim. UMNO yang selamatkan Muhyiddin daripada jadi baru DAP. Kalau ahli-ahli parlimen UMNO tak selamatkan Muhyiddin, Muhyiddin pun masih kekal sebagai baru DAP. Dia akan bertuankan Anwar Ibrahim, bertuankan Lim Kit Siang, bertuankan Lim Guan Eng. Kan? Dan mereka yang mencipta jalan untuk bertuankan DAP. Tapi kalau jiwa besarnya ahli parlimen UMNO ini dan Barisan Nasional, maka mereka pun selamatkan Muhyiddin, kan? Dan yang lain-lain daripada terus menjadi baru kepada DAP. Nanti agama, bangsa dan tanah air kita. Tak payah sembang lah orang bersatu. Kami yang selamatkan hampa. Kalau tidak, menteri hampa tu, kan? Jadi baru DAP kita. Kan? Jadi jangan duk fikir, kan? Suruh UMNO terima kasih. Ingat, nak bodohkan rakyat. Nak suruh rakyat nampak UMNO ni, kan, diselamatkan oleh bersatu. Sebenarnya kita yang selamatkan Muhyiddin dari terus menjadi baru DAP. Tak maaf lah. Kan? Kalau kata dia orang kata UMNO tak sedar diri, suruhlah Muhyiddin tolak semua SD daripada pemimpin UMNO. Mau dia buat macam tu? Tak buat. Tidak. Tidak. Dan dia take for granted sebab dia yakin yang ahli-ahli parlimen UMNO ini tidak akan menarik sokongan kepada dia. Jadi dia buat apa pun kepada UMNO, kan? Tentu pemimpin UMNO akan kata akar umbi kena berkorban sebab kami nak makan daging korban. Barisan 43 Barisan Nasional. Ya, Ismail 43 SD UMNO yang selamatkan PM. Iyalah. Kita sebenarnya kita kena tahu tau. Kalau tanpa pengorbanan 43 ahli parlimen Barisan Nasional, disokong oleh ahli parlimen PAS 18 kerusi dan GPS Sarawak, Muhyiddin akan jadi pengkhianat dan baru kepada DAP, menjahanamkan negara kita. Tengok masa jadi menteri dalam negeri dulu. Ketika itu Promoter ISEP, Menteri Luar Negeri Syafuddin Abdullah yang mempromosikan agar kita meratifikasikan Rome Statute. Rome Statute pula, ISEP. Kan? Deklarasi Right ISEP. Kan? Ketika itu apa Muhyiddin buat? Muhyiddin tak buat apa-apa pun. Walaupun dia menteri dalam negeri, dia tak buat apa-apa pun. Siapa yang bangkit buat himpunan gergasi 812, himpunan daulat? Inilah kepimpinan UMNO PAS, menyedarkan rakyat, umat Islam,
orang Melayu dan bumi, untuk keluar ke jalan dan kita kumpulkan hampir 1.2 juta rakyat untuk membantah usaha Pakatan Harapan meratifikasikan ISOP yang mana membolehkan Mahkamah Antarabangsa mengheret ketua negara kita. Maksud boleh mengheret raja-raja Melayu dan sebagainya. Nampak tak? Masa Muhyiddin buat apa? Muhyiddin tak boleh buat apa-apa sebab takut dengan DAP. Nasib baik kita tolong dia. Kalau dia hari ni pun dia bertuan dengan Anwar Ibrahim. Betul tak? Duk tunggu. Kan? Bila Perdana Menteri sampai ni? Bila Perdana Menteri sampai? Perdana Menteri Malaysia tepi. Anwar Ibrahim tiba. Dia yang kelam kabut nak salam. Betul tak? Sebab dia Menteri KDN saja. Betul? Boleh. UMNO kena berkorban agar rakyat dapat makan daging korban. Memanglah tadi bantuan-bantuan BPN pun semua dari reserve simpanan yang diusahakan oleh Barisan Nasional. Duit-duit yang dibelanjakan, duit yang diusahakan oleh kerajaan yang difitnah oleh Muhyiddin dulu. Tu cerita dia. Tapi bila kita cakap benda ni, kan, orang bersatu tak boleh terima. Orang bersatu tak boleh terima langsung. Orang bersatu takkan terima kasih. Dia kata segala duit-duit ni adalah usaha daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia kata lah betul lah. Usaha kot mana? Usaha kot celah mana? Usaha kot celah mana saya pun tak tahulah. Okey, tuan ada persoalan tuan dah dekat sejam ni. Apa ni, Hasan Zainal Abidin tak masuk macam dulu, mau menyelak. Dah biasa makan dedak. Saya dah biasa makan dedak. Kalau saya makan dedak, baik saya sokong Muhyiddin. Baik saya lompat masuk bersatu. Buat apa saya duduk dalam UMNO? Saya dalam UMNO ni ahli biasa saja, bukan pegang apa-apa jawatan dalam UMNO. Betul? Kan? Saya ahli biasa saja. Betul? Saya buat live setiap hari ni sebagai ahli biasa saja. Saya tak pegang apa-apa jawatan pun dan tak dapat apa-apa istimewaan pun daripada UMNO. Kan, kalau saya ni makan dedak, baik saya ambil borang bersatu. Saya join bersatu, betul. Saya buat live hari untuk bersatu. Lupakan UMNO, saudara. UMNO ni dah reput. Sokonglah bersatu. Ilah parti orang Melayu yang ada masa depan. Parti inilah yang menyelamatkan orang Melayu daripada tindas DAP. Pengorbanan Tan Sri Muhyiddin Yassin sangat besar. Sangat besar. Dia sayangkan rakyat kita. Inilah abah kita. Baik, saya buatlah cakap macam tu. Betul tak? PM1 pun sayang kat saya. Betul tak? Ni saya ahli biasa UMNO. Duduk saya makan dedak. Tak logik langsung. Tak ada fakta langsung. Saya ni berjuang mempertahankan UMNO sebab apa? Sebab orang Melayu sayangkan UMNO. Orang Melayu sayangkan UMNO. Tentulah kita kena berusaha memenuhi kehendak orang Melayu untuk menyelamatkan UMNO. Untuk memastikan UMNO tidak dipupuskan oleh bersatu. Untuk memastikan pimpin UMNO sedar yang UMNO ini bukan alat. UMNO sebuah perjuangan. Kalau kita menggambarkan UMNO ini alat, maka Muhyiddin akan tunggang kita sebagai alat. Kalau kita menjadikan UMNO sebuah perjuangan, Muhyiddin pun tak berani nak tunggang kita. Okey, tuan. Okey, apa soalan tuan? Belum tak berhenti. Putra Carlos, PBBM Semangkari, Parti Ikan Bilis mempunyai 12 kursi ahli parlimen. Itu pun MP katak di kursi UMNO. Sudah sedar dan itulah bila kita kata macam ni, Putra Carlos, maka orang-orang mereka mengatakan kita angkuh, kita lupa diri, kita sombong, kita takabur, kita bongkak. Betul tak? Sedangkan kita bercakap benda yang realiti, fakta yang tepat. Tapi kalau kita menceritakan tentang fakta, mereka kata kita angkuh, kita sombong, kita takabur. Berkorbanlah UMNO.
Tok Anwar Musa kata, akar umbi jaga mulut. Kena amalkan politik matang. Akar umbi kena jaga mulut dan berkorban. Duduk diam-diam. Betul? Sebab kalau tidak betul, kita cakap benda betul. Benda yang jelas. Bukan kita dah bohong. Bersatu menang 13 kursi di pilihan raya yang ke-14. Dari 13 kursi, dia berkalah satu dengan UMNO di Tanjung Piai. Kalah sikit je. 15,086 undi. Sikit je. Masa tu, Muhyiddin Yassin berkampung di Tanjung Piai. Dr. Mahathir berkampung di Tanjung Piai. Syed Saddiq berkampung di Tanjung Piai. Malah Mak Jargon pun berkampung di Tanjung Piai. Tetap kalah 15,086 undi. Betul? Itu belum tak lagi. Betul tak? Ini fakta. Bila kita ceritakan benda ini, UMNO dah lupa diri. UMNO dah takabur. UMNO dah sombong. UMNO dah angkuh. Sedangkan benda itu fakta. Kita lawan di Semenyih. Lawan dengan calon bersatu. UMNO lawan calon bersatu. Kita menang. Mengambil alih kubu kuat bersatu di Semenyih. UMNO dengan PAS lah. Ambil alih kubu kuat dia. Itu fakta. Betul. 7 PRK sebelum PRK Sabah. Di PRK Sabah, orang kutuk UMNO. Kalah teruk katanya. Bersatu menang besar. Menang besar kursi UMNO. Betul. Menang besar di kursi UMNO. Sama lah macam UMNO menang kalau ikut tu. Tapi nak buat macam mana? Dah tukar nama dah. Okey, tuan ada soalan tuan sebelum kita berhenti? Muhammad Zaki, UMNO macam nak pecah pun sabang-sabang. Tak pecah lah. Nak pecah pergi mana? Buat apa nak pecah-pecah? Kalau rasa give up, masuk bersatu lah. Betul tak? Kita tak give up lagi lah. Kita harap pimpin kita buat keputusan lah. Ikut kehendak akar umbi. Jangan bagi akar umbi give up. Ni duk buat keluar kenyataan macam Anwar Musa. Keluar kenyataan nak bagi akar umbi give up. Mak Mazlan keluar kenyataan nak bagi akar umbi give up. Berkorbanlah. Mana boleh keluar kenyataan macam tu? Jagalah hati akar umbi sama. Betul? Duk jaga hati bersatu buat apa? So akar umbi berkorban untuk bersatu makan daging korban. Macam tu. Kena jaga sikit hati akar umbi UMNO. Kalau hati akar umbi UMNO dia mula give up. Sekupang tak guna dah. Betul tak? Akar umbi rasa give up lah. Akar umbi tak mau bersatu tu. Ikutlah kehendak akar umbi. Ni duk marah akar umbi. Duk kata macam-macam kepada akar umbi. So akar umbi berkorban. Mana boleh macam tu? Masa UMNO tak ada kuasa, kenapa UMNO boleh bangkit? Walaupun berbelas-belas ahli parlimen, berpuluh-puluh pemimpin UMNO lompat masuk bersatu. Kenapa UMNO boleh bangkit? Sebab kesetiaan akar umbi UMNO tu. Hari ni bila UMNO berkuasa hari ni, takkan kita nak menepikan kehendak akar umbi? Takkan kita nak suruh akar umbi jaga mulut? Tak betul lah. Masa susah, akar umbi setia. Masa senang, mimpin setia kat Muhyiddin. Mana boleh sebut bukan semua lah. Segelintir lah. Masa susah akar umbi setia tau. Masa senang hampa setia kat Muhyiddin. Muhyiddin tuntut kursi hampa bagi. Ikut kata Muhyiddin. Biar Muhyiddin tunggang hampa. Betul hampa tunggang kami pula. Mana boleh macam tu? Tak betul lah. Kena ambil kira samalah tentang akar umbi. Ambil kira samalah kepada penyokong-penyokong UMNO. Kena tahulah orang Melayu sayang kepada UMNO. Kalau dok buat macam ni, orang Melayu rasa give up. Rasa give up lah. Tak give up lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa give up ke akar umbi? Give up lah. Betul tak? Give up bukan give up dengan perjuangan. Give up dengan mimpin lah. Tak give up ke? Nasib baik Tok Mat keluar kenyataan. Rasa lega sikit lah. Tok Mat keluar kenyataan ni kita rasa lega sikit tau. Rasa lega sikit tau. Kalau Tok Mat tak keluar kenyataan, kita rasa sangat give up tau. Keputusan tu menyebelahi kita kaum ni. Bukan menyebelahi orang macam Anwar Musa dan sebagainya.
Okey tuan-tuan, saya berhenti dulu. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan buruk adalah kelemahan diri saya sendiri. Kita teruskan perjuangan. Yang terakhir, isteri saya minta sampaikan sebelum tidur, kita maafkan semua orang. Terima kasih tuan-tuan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.